Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min syururi anfusina wa min sayyiati a'malina. May yahdihillahu fala mudhillalah wa may yudlil fala hadiyalah. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Amma ba'du. Alhamdulillah, kita panjatkan syukur pada Allah Subhanahu Wa Taala kerana dengan keizinannya kita dapat bersama-sama mendirikan solat fardu maghrib secara berjemaah pada hari ini. Dan alhamdulillah, dengan izin daripada Allah Subhanahu Wa Taala, dengan kehendak daripada Allah Subhanahu Wa Taala, kita juga pada hari ini dapat sambung pengajian bulanan kita daripada kitab Ringkasan Riyadhus Salihin. Pada bulan yang lalu kita dah masuk bab tanda cinta Allah Subhanahu Wa Taala kepada hamba-Nya, dan kita telah baca ayat yang dibawakan oleh Al-Imam An-Nawawi rahimahullah, iaitu surah Ali Imran ayat 31, yang mana Allah Subhanahu Wa Taala meletakkan syarat untuk seseorang itu mendapat cinta Allah. Kata Allah, "Qul in kuntum tuhibbunallah fattabi'uni." Katakanlah wahai Muhammad, Allah Subhanahu Wa Taala suruh Nabi Muhammad SAW sampaikan kepada manusia, kalau kamu mencintai Allah Subhanahu Wa Taala, fattabi'uni, ikutlah aku. Yuhibbukumullah, nescaya Allah Subhanahu Wa Taala akan menyayangi kamu, wa yaghfir lakum dzunubakum, dan Allah Subhanahu Wa Taala akan mengampuni dosa kamu. Kemudian kita telah baca tentang hadis yang kedua. Hadis yang pertama daripada Imam Al-Bukhari daripada Abu Hurairah yang menceritakan tentang wali Allah Subhanahu Wa Taala. Kita dah selesai bincang tentang hadis tersebut, panjang lebar kita huraikan siapakah wali Allah, bagaimana nak jadi wali Allah. Jadi insya-Allah pada malam ni kita masuk muka surat yang ke-23, hadis yang kedua, itu hadis yang kat bawah tu. Imam Al-Bukhari dan Imam Muslim meriwayatkan daripada Aisyah radhiyallahu anha, anna Rasulullah sallallahu alaihi wasallam ba'atha rajulan ala sariyatin. Daripada Aisyah bahawa Nabi sallallahu alaihi wasallam pernah mengutus seorang lelaki untuk mengetuai satu rombongan tentera, sariyah. Fakana yaqra'u li ashabihi fi salatihim, maka dia membaca untuk sahabat-sahabatnya dalam solat mereka, maksudnya dia mengimami solat tersebut. Fayakhtimu biqul huwallahu ahad, dan dia ni bila jadi imam, fayakhtimu biqul huwallahu ahad, dia akan tutup bacaan surahnya dengan surah Al-Ikhlas. Maksudnya kalau zahir hadis ni, macam setiap rakaat lepas dia baca surah Al-Fatihah, lepas dia baca surah-surah yang lain, dia akan baca surah Al-Ikhlas, surah Qul huwallahu ahad. Misalnya rakaat pertama dia baca Fatihah dengan surah Qul ya ayyuhal kafirun. Habis Qul ya ayyuhal kafirun dia baca surah Al-Ikhlas. Lepas tu rakaat yang kedua dia baca surah lain pula. Lepas tu dia baca pula surah Al-Ikhlas. Falamma raja'u, jadi apabila para sahabat balik, mereka pun zakaru dzalika li Rasulillah sallallahu alaihi wasallam. Lalu para sahabat ni mengadulah kat Nabi sallallahu alaihi wasallam, sebab peliklah perangai imam ni, apa tiap rakaat baca Qul huwallahu ahad. Kau kita kan kat jemaah surau ni, solat tarawih, imam asyik Qul huwallah, Qul Allah, Qul Allah, Qul Allah, inna ataina Qul Allah, inna ataina Qul Allah. Apa imam ni kan, takkan tak hafal surah lain. Jadi para sahabat ni bagi tahu dekat Nabi SAW. Faqal, kata Nabi SAW, saluhu, pi tanya kat dia. Ini menunjukkan satu sifat Nabi SAW sebagai pemimpin. Kalau kita lihat para sahabat yang seorang ni, yang imamkan solat ni, dia buat satu benda yang bukanlah kebiasaan Nabi SAW, untuk setiap rakaat pi tutup dengan surah Al-Ikhlas. Tetapi Nabi SAW tak terus buat keputusan, kata, apa dia buat ni bercanggah dengan sunnah. Kenapa dia ni memandai-mandai? Nabi SAW kata, saluhu, pergi tanya kat dia dulu, kenapa dia buat macam tu. Saluhu li ayyi syai'in yasna'u dhalik, tanya dia kenapa dia buat macam tu. Fasa'aluhu, lalu para sahabat tanyalah kat lelaki tadi. Faqal, lalu sahabat tadi jawab, li'annaha sifatur rahman,
Kerana surah Al-Ikhlas itu sifat Ar-Rahman. Maksudnya dalam surah Al-Ikhlas tu ada cerita tentang sifat-sifat Ar-Rahman, tentang sifat-sifat Allah Subhanahu Wa Taala. Fa ana uhibbu an aqra'a biha. Lalu aku suka nak baca surah tersebut. Dia bukan baca sebab dia kata Nabi SAW atau dia kata disunatkan setiap rakaat tutup dengan surah Al-Ikhlas. Bukan macam tu. Cuma dia baca sebab dia suka isi kandungan surah tu. Dia kata fa ana uhibbu an aqra'a biha. Aku suka nak baca dia. Faqala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Jadi lepas Nabi SAW dah dapat tahu jawapan kenapa dia buat macam tu, kata Nabi sallallahu alaihi wasallam, akhbiruhu annallaha ta'ala yuhibbu. Beritahu kepada dia bahawa Allah Subhanahu Wa Taala mencintai dia. Jadi mungkin timbul kemusykilan kita. Adakah hadis ini dalil bahawa disunatkan setiap lepas kita waktu solat, lepas kita baca surah-surah yang lain, kita baca surah Al-Ikhlas? Bukan macam tu. Kita akan lihat syarah ulama' kepada hadis ni supaya kita tak salah faham. Nanti habis pula semua masjid, habis satu surah, surah Ikhlas. Dah semua surah Ikhlas. Dan kita lihat praktis Nabi SAW bukan macam tu. Jadi kita lihat, kata Al-Imam Ibn Rajab Al-Hambali rahimahullah dalam Fathul Bari, syarah kepada Sahih Al-Bukhari. Dia kata, hadis Aisyah ini, dan ada riwayat lain daripada Anas dan Aisyah ini, menunjukkan dibenarkan untuk menggabungkan dua surah bersama-sama surah Al-Fatihah. Sebab tadi riwayat tadi sebut dia tutup dengan surah Al-Ikhlas. Bila tutup maksudnya sebelum tu dia ada baca surah yang lain. Surah Al-Fatihah mestilah dibaca. Sebab la solata liman la yaqra' bi Fatihatil kitab. Tidak ada solat bagi sesiapa yang tak baca surah Al-Fatihah. Jadi zahir hadis ni menunjukkan dia ada baca surah lain selepas surah Al-Fatihah. Kemudian sebelum dia takbir untuk rukuk, dia baca surah Al-Ikhlas. Jadi kata Ibn Rajab Al-Hambali, hadis ni menunjukkan dibenarkan untuk gabung dua surah pada satu rakaat. Maksudnya boleh lah. Dan benda ni biasalah kita buat. Kadang-kadang waktu solat, biasa solat witir kan, rakaat yang terakhir tu imam baca Qul huwallahu ahad, Qul a'udzu birabbil falaq dengan surah An-Nas kan. Jadi tak ada masalah, boleh. Kadang-kadang ada orang tanya, dia kata, Ustaz saya tak hafal banyak surah, tak hafal surah-surah panjang, juzuk amma saya hafal, surah-surah pendek ni saya hafal. Cuma saya nak rasalah solat ni biar berdiri lama macam Nabi SAW solat kan. Nabi SAW solat sampai bengkak-bengkak kaki kan bila qiyamul lail tu. Jadi ada orang mungkin tertanya, macam mana nak rasa macam tu? Sebab dia tak dapat nak berdiri lama, sebab dia hafal surah pendek-pendek. Jadi antara cara dia boleh gabungkan banyak surah dalam satu rakaat. Jadi tak ada masalah. Walaupun orang tu mungkin dia hanya hafal juzuk amma je, bukan setakat juzuk amma, yang dia hafal ayat-ayat lazim je, surah-surah lazim yang ringkas-ringkas tu je, boleh. Mungkin satu rakaat dia baca surah 3 kul, rakaat lain dia baca Qul ya ayyuhal kafirun, Tabbat yada, Inna Ataina. Boleh gabung satu rakaat tu beberapa surah supaya dia nak rasalah solat panjang tu. Itu macam mana? Kalau dia hafal berpotong ni, dia potong sampai 3 kali. Kalau dia baca Qul huwallah, dia ulang-ulang surah Qul huwallah tu, surah Ikhlas tu, yang tu wallahu alam, saya tak pasti jawapan dia. Saya kena cek dulu fatwa ulama, boleh ke tidak kita ulang-ulang surah yang sama dalam satu rakaat tersebut. Okey. Okey. Okey, tentang kaifiat, maksud cara solat hajat yang tersebar dalam masyarakat lah, yang mungkin guru-guru, tuan-tuan guru ajar, mungkin dia kadang-kadang ada orang dia suka tanya detail, Ustaz, solat sunat ni nak baca surah apa? Kalau Ustaz kata, bacalah surah Al-Fatihah dengan apa-apa surah yang dia hafal, kata, tapi Ustaz surah apa? Jadi tuan-tuan guru dia pun katalah, okey, baca surah Al-Ikhlas 5 kali ke berapa. Pertama, solat hajat ni memang adalah dalam hadis Nabi SAW. Cuma penghususan surah apa nak dibaca dalam solat tu tak ada. Jadi boleh dalam solat hajat dia nak baca apa-apa sahaja surah yang dihafal. Jadi kalau kaifiat ni kata berapa, saya pun tak ingat kaifiat dia kena baca surah Al-Ikhlas beberapa kali macam tu. Itu bukan kaifiat yang datang daripada sunnah Nabi SAW lah. Itu mungkin sekadar apa yang tok guru tu ajar. Tapi untuk solat kita boleh baca apa-apa surah. Jadi solat hajat pun sama. Apa saja surah yang kita hafal, kita boleh baca. Ada soalan lain? Okey. Kalau combine ni, Combine.
Kata dia baca Qul Huwallahu tu dan kemudian surah lain katanya ustaz. Boleh, tak ada masalah. Boleh. Tak ada masalah, boleh. Boleh untuk kita tak ikut tertib, tak ikut tertib surah dalam mushaf tu. Boleh, tak ada masalah. Boleh. Contoh kalau dia dah baca surah Qul Allah, tiba dia nak baca Qul ya ayyuhal kafirun, boleh. Tak ada masalah perkara tersebut, boleh. Tapi kalau dia sengaja imam. Ha. Dah habis baca surah Al-Fatihah. Dia dengar pintu buka. Ada orang masuk tau. Dia nak bagi peluang orang masuk. Dia tambah dia satu surah. Niat dia untuk tambah surah. Okey. Maksudnya dia panjangkan sebab nak tunggu orang. Nak bagi peluang. Wallahu a'lam. Saya ada baca beberapa perbahasan tentang isu ni. Ada sebahagian ulama macam cenderung kata tak boleh niat untuk tunggu orang. Tapi wallahu a'lam, saya tak pasti jawapan dia untuk soalan tersebut. Saya tak tahu. Wallahu a'lam. Okey, kata Ibnu Rajab Al-Hambali rahimahullah dalam Fathul Bari lagi, hadis ni menunjukkan bukanlah menutup bacaan dalam solat tu dengan surah Al-Ikhlas tu perbuatan yang afdal. Kerana apa dia kata? Apa hujah Ibnu Rajab Al-Hambali? Kerana para sahabat mengingkari perbuatan imam tadi. Maksud kalau perbuatan tu yang terbaik, maksudnya disunatkan baca surah Al-Ikhlas pada setiap rakaat. Mesti para sahabat tak ingkar. Mesti benda tu diketahui oleh para sahabat, sebab sahabat selalu solat jemaah dengan Nabi SAW. Jadi bila imam ni dia setiap rakaat baca surah Al-Ikhlas dan para sahabat ingkar perbuatan dia, menunjukkan benda tu pelik. Dia seorang yang buat macam tu. Jadi kata Imam Ibn Rajab Al-Hambali, hadis ni menunjukkan dia bukan perbuatan yang afdal. Para sahabat mengingkari perbuatan dia kerana ia bercanggah dengan kebiasaan yang dilakukan oleh Nabi SAW dan para sahabat lain dalam solat-solat mereka. Sebab tu nanti kita lihat dalam hadis yang lain, Nabi SAW tanya kat sahabat tu, yang seorang tadi, imam tu, apa yang menghalang kamu daripada buat sebagaimana yang para sahabat kamu suruh ni? Maksud sahabat lain tadi sebelum jumpa Nabi SAW, dia jumpa dengan imam tadi, kata jangan buat macam tu. Dan bila dipanggil orang tu jumpa Nabi SAW, Nabi SAW tanya, apa yang menghalang kau daripada ikut cakap para sahabat lain? Menunjukkan benda tu pada asalnya bukan afdal pun. Kau tak mesti Nabi SAW terus setuju dengan apa yang dia buat. Jadi kenapa pula tiba-tiba kalau benda tu tak afdal, di hujungnya Nabi, bila diketahui bahawa dia baca kerana dia suka dengan surah Al-Ikhlas tu, isi kandungan surah Al-Ikhlas tu, maka Nabi SAW kata, bagi tahu kepada dia bahawa Allah Subhanahu Wa Taala mencintai dia. Allah Subhanahu Wa Taala mencintai dia bukan sebab perbuatan dia tu sentiasa dalam solat baca surah Al-Ikhlas tu, tapi kerana dia suka dengan surah tersebut. Jadi sebab tu kadang-kadang kita pun kena faham juga, kadang-kadang ada kita bila nampak ada seorang tok guru, seorang ulama, dia suka buat sesuatu perkara, kita sangka benda tu sunnah atau sunat. Ada orang mungkin ada tok guru tu dia suka ulang baca Fatihah banyak kali setiap pagi kan. Dia mungkin tu adalah anak murid kata, Ustaz A ni dia setiap pagi dia baca surah Al-Fatihah 100 kali. Tersebarlah dalam masyarakat. Orang pun ingat itu perbuatan yang disunnahkan. Sedangkan itu perbuatan individu, bukanlah terlarang perkara tersebut. Tetapi tak bolehlah dijadikan syiar syariat sampai mengatakan digalakkan setiap pagi baca surah Al-Fatihah 100 kali. Jadi baca kes sahabat ni juga, dia suka baca surah Al-Ikhlas dalam setiap rakaat solat. Tapi benda tu bukanlah sunnah. Benda tu bukanlah sunnah, bukanlah perkara yang digalakkan pun. Dia hanya, sebab tu Ibn Rajab kata hadis ni menunjukkan dibenarkan. Dia bukan dia kata digalakkan, dia kata jawaz, dibenarkan. Jadi kata beliau lagi, kebanyakan ulama berpendapat tidaklah dimakruhkan untuk menggabungkan surah-surah di dalam solat fardu. Jadi tak makruh, maksud dibenarkan. Tidaklah afdal dan tidaklah juga terlarang. Maksudnya dibenarkan, tak ada masalah. Okey. Jadi apa keistimewaan surah Al-Ikhlas ni lah kita nak tengok juga, apa dia sampai sahabat ni dia bersungguh-sungguh untuk membaca surah Al-Ikhlas ni. Al-Imam Ibn Allan menyatakan pada hadis ini terdapat dalil dibenarkan untuk mengkhususkan sebahagian ayat daripada Al-Quran atau surah untuk seseorang tu suka. Mungkin kadang ada timbul pertanyaan, boleh ke kita suka satu surah ni
rasa macam favourite surah kita. Sepatutnya kita kena suka seluruh Al-Quran kan. Mana boleh kita kata ni lagi, ayat ni lagi mulia, lagi utama dan semisalnya. Sebab secara keseluruhan ayat Al-Quran tu kalamullah. Jadi kata Ibn Al-Lan dalam Dalilul Falihin, hadis ni menunjukkan boleh. Ada orang dia suka baca surah Al-Waqi'ah, ada orang dia suka baca surah Ar-Rahman. Masih boleh. Itu boleh dalam konteks peribadilah. Masih tak boleh lah dia kata kelebihan surah ni sebab dia suka, dia kata ni kelebihan fadilat baca surah ni, tak boleh. Tapi untuk dia peribadi tak ada masalah. Kita kadang-kadang ada orang dia suka satu surah tu melebihi dia suka surah yang lain. Dia suka ulang-ulang baca sebab dia rasa konten tu sangat macam kena dengan diri dia, ataupun paling kurang mungkin sebab dia mudah hafal surah tersebut. Jadi tak ada masalah. Boleh untuk ada favourite surah, tak ada masalah. Yang penting jangan tinggalkan surah lain terus pula. Asyik dia ulang baca surah tu je, tinggal surah lain. Yang tu tak boleh lah. Tapi sekadar ada perasaan suka kepada surah lain melebihi surah yang lain, tak ada masalah. Okey, kita lihat lagi hadis lain berkaitan surah Al-Ikhlas ni. Imam At-Tirmizi rahimahullah meriwayatkan dalam sunannya, dalam jami'nya daripada Ubay bin Ka'ab, bahawa kaum musyrikin bertanya kepada Rasulullah SAW. Mereka kata kepada Rasulullah SAW, unsub lana rabbak, nasabkan Tuhan kamu kepada kami, bagi tahu kami tentang nasab Tuhan kamu. Nasab ni keturunan lah kan. Lalu fa'anzalallah qul huwallahu ahad, lalu turunlah surah Al-Ikhlas. Jadi surah Al-Ikhlas ni asbabun nuzul dia, sebab penurunan ayat dia, sebab penurunan surah ni ialah kerana musyrikin bertanya kepada Nabi SAW tentang Allah. Bagi tahu aku tentang Allah. Keturunan apa Allah ni? Ada anak ke tidak? Sebab tu dalam surah Al-Ikhlas, qul huwallahu ahad, Allahus samad. Katakanlah bahawa Allah Tuhan yang Esa. Allahus samad, Allah tempat bergantung. Lam yalid wa lam yulad, tidak beranak dan tidak juga diperanakkan, tidak dilahirkan. Jadi tuan-tuan, surah Al-Ikhlas ni isi kandungan dia sangat penting bagi kita semua umat Islam. Sebab surah Al-Ikhlas ini isi dia adalah asas akidah Islam, asas tauhid Islam. Qul huwallahu ahad, Allah yang Maha Esa. Allahus samad, Allah tempat bergantung semua makhluk. Tawakal kita pada Allah Subhanahu Wa Taala. Lam yalid, Allah tak melahirkan, Allah tak ada anak. Tidak sebagaimana akidah-akidah yang menyeleweng yang lain yang menyatakan Nabi Isa anak Allah Subhanahu Wa Taala. Walam yulad, tidak juga dilahirkan. Juga menolak fahaman yang mempertuhankan Nabi Isa alaihissalam, menyatakan dia Tuhan dan dia dilahirkan, dia anak Allah. Maka itu semua akidah yang menyeleweng. Jadi surah Al-Ikhlas merupakan asas kepada akidah Islam. Dan dia satu surah yang kalau kita baca isi dia jelas maksud dia, tak ada keraguan. Sebab tauhid akidah adalah perkara yang jelas. Tetapi na'udzubillah min zalik, tuan-tuan, pada hari ini ada sebahagian orang yang membawa fahaman-fahaman yang menyeleweng ke dalam Islam. Mereka serang surah Al-Ikhlas. Mereka ubah maksud surah Al-Ikhlas. Ada tafsir-tafsir batiniyah yang menyatakan qul huwallahu ahad. Kita terjemah, katakanlah huwa tu dia, iaitu Allah. Huwallahu ahad, dia adalah Allah yang Maha Esa. Tetapi golongan yang melampau ini, golongan batiniyah ini menyatakan huwa itu merujuk kepada Muhammad, Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Katakanlah Muhammad itu adalah Allah yang Maha Esa. Na'udzubillah min zalik. Dia satu kesyirikan yang sangat jelas, dibawa oleh orang Islam, diajar dalam masjid. Dan wallahu alam kenapa perkara ni dibiarkan, kita sangat sedihlah. Dia bukan perkara fiqh, dia bukan perkara furu' cabang, dia perkara paling basic. Mana boleh kita kata Muhammad adalah Allah? Na'udzubillah min zalik. Benda paling basic. Kalau kita baca hadis-hadis berkaitan syahadah, antara lafaz contoh zikir yang digalakkan kita baca waktu azan, asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa anna muhammadan abduhu wa rasuluh. Aku bersaksi tidak ada Tuhan yang berhak disembah selain Allah yang Maha Esa, tidak ada sekutu baginya, dan aku bersaksi bahawa Muhammad itu hamba dia dan rasulnya. Clear.
Muhammad adalah hamba Allah Subhanahu wa taala. Rasulullah hamba Allah dan dia utusan Allah. Tetapi sebahagian manusia melampau, ghulu. Sebab tu kita dilarang daripada melampau dalam beragama. Ada orang dia melampau dalam beragama, dia kata kita kena ikut Al-Quran sahaja. Sebab apa? Muhammad ini manusia biasa. Sebab dia kata, Allah kan kita sebut Muhammad abduhu, dia hamba Allah, hambanya. Mereka hanya pegang perkataan hambanya dan mereka tinggalkan perkataan rasuluh. Muhammad itu sallallahu alaihi wasallam itu adalah utusan Allah Subhanahu wa taala. Dan ada pula yang melampau, dia tinggalkan perkataan abduhu tu sampai meletakkan sifat-sifat ketuhanan kepada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Nauzubillah min zalik. Ini perkara yang menyedihkan kita. Bagaimana perkara ni yang merosakkan akidah, yang akan mengeluarkan orang daripada Islam. Ini bukan perbahasan fiqah, bukan perbahasan benda-benda khilaf fiqah. Ini bukan juga isu-isu akidah yang berat-berat. Ini basic, simple. Kita sejak sekolah belajar dah benda tu. Maksud Qulullahu Ahad, katakanlah Allah yang Maha Esa. Tiba-tiba Muhammad itu Allah yang Maha Esa. Na'udzubillah min zalik. Jadi hadis ni menunjukkan penurunan surah Al-Ikhlas kerana soalan kaum musyrikin. Kita lihat riwayat yang lain. Tadi dalam buku ni dia riwayat Aisyah kan. Riwayat Anas pula cerita kisah yang hampir sama. Daripada Anas radhiyallahu anhu, kana rajul minal ansar. Ada seorang lelaki Ansar ya ummuhum fi Masjid Quba. Ada seorang lelaki Ansar mengimami umat Islam di Masjid Quba. Tadi kisah riwayat Aisyah, kisah rombongan pasukan tentera, Sariyah tu pasukan tentera. Tapi hadis Anas ni pula yang tak ada dalam buku ni tuan. Ni saya huraikan. Hadis Anas ni pula kisah seorang lelaki Ansar mengimami solat di Masjid Quba. Wa kana kullama iftataha suratan, dan dia pula ni setiap kali dia buka baca surah, yaqra'u biha lahum fis salah mimma yaqra'u bihi iftataha bi qul huwallahu ahad. Bila dia nak baca surah, dia akan mulakan dengan qul huwallahu ahad. Yang sahabat seorang tadi yang ketuai pasukan tentera tu, dia tutup dengan surah Al-Ikhlas. Yang seorang sahabat orang Ansar ni pula, dia mulakan dengan baca surah Al-Ikhlas. Hatta yafrugha minha thumma yaqra' suratan ukhra ma'aha. Dan lepas selesai surah Al-Ikhlas, dia akan baca surah yang lain. Wa kana yasna'u zalika fi kulli rak'ah. Dan dia buat macam ni di setiap rakaat. Di setiap rakaat. Boleh tak rakaat ketiga kita baca surah? Boleh. Dalam mazhab Syafi'i boleh. Pada rakaat ketiga, keempat kita baca surah, tetapi tidaklah disunatkan. Tidaklah disunatkan. Fakallamahu ashabuhu. Lalu para sahabat pun tegurlah dia. Faqalu innaka taftatihu bihadhihi surah. Sesungguhnya kau ni asyik mulakan dengan surah ini saja. Summa la tara annaha nujzi'uka hatta taqra'a bi ukhra. Kemudian kau rasa benda tu tak cukup, kau tambah pula surah yang lain. Maksud lepas surah Al-Ikhlas dia baca pula surah yang lain. Lepas tu para sahabat kata, fa imma an taqra'a biha, sama ada kau baca surah Al-Ikhlas je, wa imma an tada'aha wa taqra'a bi ukhra, sama ada kau baca surah Al-Ikhlas saja ataupun kau tinggal surah Al-Ikhlas, kau baca surah lain. Jadi para sahabat ingkar perbuatan ni, menunjukkan bahawa peristiwa sahabat yang suka surah Al-Ikhlas ni bukan sekali lah, bukan seorang yang buat perangai macam ni. Maksud adalah beberapa orang sahabat. Dan kebanyakan sahabat akan ingkar perbuatan ni. Dia tak setujulah sebab bukan kebiasaan Nabi SAW macam tu. Lepas tu, in ahbabtum an a'ummakum bizalik fa'altu. Jadi sahabat yang ni pun dia kata macam ni, ma ana bitarikiha, aku tak akan tinggalkan perbuatan aku. Dia imam, berani makmum tegur imam kan. Boleh pula wani imam nak baca surah ni ke surah tu. Jadi imam dia cakap, ma ana bitarikiha, saya takkan tinggal, aku takkan tinggal perbuatan aku. In ahbabtum an a'ummakum bizalik fa'altu. Kalau kamu semua suka aku imamkan solat kamu dengan cara macam tu, aku akan buat. Maksudnya kalau nak aku jadi imam, dia akan buat apa yang dia buat lah. Wa in karihtum taraktukum. Kalau kamu tak suka, aku tinggalkan kamu. Sahabat ni dia tak nak. Kalau nak dia jadi imam, ikut dia. Jangan banyak sangat soal, jangan suruh-suruh dia.
Kalau tak nak, tak apa. Dia tak nak jadi imam dah. Wa kanu yarawna annahu min afdalihim. Tapi para sahabat melihat dia ni lah orang yang paling afdal di kalangan mereka jadi imam. Sudah. Dia paling afdal. Mungkin bacaan dia paling elok, hafazan paling banyak. Wa karihu ayya ummahum ghairuh. Dan mereka tak suka pula orang lain mengimami mereka. Ni masalah ni dalam masyarakat kita berlaku kan? Kadang tak suka imam tu, tak suka imam ni. Falamma atahumun nabiyyu sallallahu alaihi wasallam, bila Nabi SAW sampai kat mereka, akhbaruhu al-khabar, mereka pun bagi tahu Nabi SAW cerita tersebut. Mereka report lah kat Nabi SAW. Lalu Nabi SAW kata, ya fulan, wahai fulan, ma yamna'uka an taf'ala ma ya'muruka bihi ashabuk. Apa yang menghalang kamu daripada buat macam yang sahabat-sahabat lain suruh ni? Kenapa kamu tak nak ikut permintaan mereka? Wa ma yahmiluka ala luzumi hadhihi surah fi kulli rak'ah. Apa yang membuatkan kamu sentiasa membaca surah ni dalam setiap rakaat? Kata lelaki ni, inni uhibbuha. Sesungguhnya aku suka surah ni. Tu je jawapan dia. Aku suka surah ni. Lepas tu kata Nabi SAW, Nabi tak marah dia. Nabi SAW tak marah dia. Kata Nabi SAW, hubbuka iyyaha adkhalakal jannah. Cintanya kamu, sukanya kamu kat surah ni akan memasukkan kamu ke dalam syurga. Tengok Nabi SAW bukan kata perbuatan kamu dah ulang-ulang surah Al-Ikhlas tu masukkan kamu dalam syurga. Kata Nabi SAW, cinta kamu dekat surah ni akan memasukkan kamu ke dalam syurga. Jadi maksudnya ada dua peristiwa dengan kisah yang sama. Jadi menunjukkan macam mana para sahabat melihat surah Al-Ikhlas ni, isi kandungan dia sangat mulia. Pendek je. Semua orang, anak kita yang tadika yang satu pun dah hafal surah Al-Ikhlas. Kita lihat hadis yang lain. Tadi hadis Sahih Al-Bukhari. Hadis yang lain daripada Abu Sa'id Al-Khudri radhiyallahu anhu, anna rajulan sami'a rajulan yaqra'u qul huwallahu ahad yuraddiduha. Daripada Abu Sa'id Al-Khudri bahawa ada seorang lelaki, dia mendengar seorang lelaki yang lain membaca qul huwallahu ahad dan dia mengulang-ulang. Cuma saya tak pasti dalam solat ke apa. Falamma asbaha jaa ila Rasulillah sallallahu alaihi wasallam. Jadi bila waktu pagi dia pergi jumpa Nabi sallallahu alaihi wasallam, fa zakara zalika lahu. Lalu bagi tahu Nabi sallallahu alaihi wasallam apa yang berlaku. Wa ka'anna rajulu yataqalluha. Dan seolah-olah orang ni yang tengok orang lain tu yang asyik ulang qul ahad, yataqalluha, macam memandang remeh. Macam kata, apa dia ni? Surah pendek macam, yalah Qul surah pendek kan, apa dia ni asyik ulang surah yang pendek tu. Lalu kata Nabi SAW, faqala Rasulullah SAW, wallazi nafsi biyadih, demi Allah yang jiwaku di tangannya, innaha la ta'dilu sulusal Quran. Sesungguhnya surah Al-Ikhlas ini menyamai 1/3 Al-Quran. Jadi kita ni kadang-kadang kita tengok orang buat satu amal, janganlah pandang remeh. Walaupun kita mungkin hafal Quran 30 juzuk, kita hafal banyak surah. Ada kawan kita mungkin dia tak hafal banyak, dia ulang tu lah, Qul huwallahu ahad, Qul huwallahu ahad, surah Ikhlas tu je. Jangan kita pandang remeh. Nabi SAW bagi jawapan tu, sesungguhnya surah Al-Ikhlas ini menyamai 1/3 Quran. Hadis sahih Imam Al-Bukhari. Dalam riwayat Abu Sa'id Al-Khudri lagi, Nabi SAW kata pada para sahabat, ayajizukum ahadukum ayyaqra'a sulusal Quran fi lailah. Nabi SAW kata, adakah kamu tak mampu untuk membaca 1/3 Quran dalam satu malam? Kata, fashaqqa zalika alaihim. Jadi benda tu buat berat para sahabat. Macam mana nak baca 1/3 Quran dalam satu malam, nak habiskan 1/3 Quran? Lalu mereka kata, ayyuna yutiqu zalik ya Rasulullah, siapa di kalangan kami yang mampu nak baca 1/3 Quran setiap malam? Kata Nabi SAW, Allahu wahidus samad sulusul Quran. Surah Al-Ikhlas tu, yang Allahu wahidus samad tu merujuk pada surah Al-Ikhlas, sulusul Quran. Itu adalah 1/3 daripada Al-Quran. Jadi Nabi SAW nampak metod. Nabi SAW cara mengajar, Nabi mulakan dengan soalan. Dan soalan tu nampak pelik. 1/3 Quran banyaknya. Quran ada 30 juzuk. Ke 1/3 tu 10 juzuk nak baca setiap malam.
Jadi Nabi SAW mulakan dengan persoalan yang, bila kita timbulkan dengan persoalan yang macam pelik itu, akan tarik perhatian orang, para sahabat, baru orang akan fokus. Jadi apa yang dimaksudkan dengan surah Al-Ikhlas ni 1/3 Quran? Sampai orang yang mencintai surah ni, Allah suka dia, sampai sahabat suka dia surah ni. Pendapat yang pertama menyatakan daripada sudut maksud dia. Sebab apa? Surah Al-Ikhlas ni fokus dia kepada tauhid. Kerana Al-Quran ni terdiri daripada hukum hakam, akhbar, khabar, cerita-cerita dan tauhid. Jadi maksudnya secara umum isi kandungan Quran ada 3. Sama ada hukum hakam, sama ada cerita-cerita macam kisah Nabi-Nabi terdahulu, umat-umat terdahulu, ataupun tauhid. Jadi surah Al-Ikhlas menceritakan tentang tauhid. Jadi dia seolah-olah menceritakan tentang 1/3 daripada isi kandungan Al-Quran. Pendapat yang kedua pula menyatakan maksud dia menyamai 1/3 Al-Quran tu daripada sudut pahalanya. Maksudnya sesiapa yang membaca surah Al-Ikhlas, pahala bacaannya sama macam membaca 1/3 Al-Quran. Dan adalah banyak lagi pendapat. Ada yang menyatakan dia merujuk kepada sesiapa yang beramal dengan isi kandungan surah Al-Ikhlas tersebut. Maksud sesiapa yang beramal dengan isi surah Al-Ikhlas dengan keikhlasan, dengan tauhid, maka dia seolah-olah orang yang telah membaca 1/3 Al-Quran. Dan ada pula pendapat yang keempat menyatakan pahala 1/3 Quran ni khusus untuk sahabat tadi, orang yang tadi yang dia duk ulang-ulang baca suratul Ikhlas tadi. Tapi wallahu alam, kebiasaannya ada hadis-hadis Nabi SAW, dia umum. Dan dalam hadis ni tak ada petunjuk yang menunjukkan bahawa dia khusus untuk sahabat tadi. Jadi al-ibrah bi umumil lafz. Kita bila baca ayat Quran, hadis, ibrah dia, pengajaran dia, kita ambil dengan keumuman lafaz, bukan dengan sebab yang khusus yang berlaku ketika Nabi SAW ucapkan perkataan baginda SAW. Dan tuan-tuan, surah Al-Ikhlas ni antara zikir pagi petang yang kita kena baca lah. Nabi SAW bagi tahu dalam At-Tirmizi, Abu Daud dan lain-lain, yang mana Nabi SAW suruh baca surah 3 kul pagi dan petang. Surah Qul Huwallahu Ahad, Al-Ikhlas, Al-Falaq, An-Nas, yang mana kata Nabi SAW dibaca 3 kali setiap pagi dan petang, maka takfika min kulli syai'. Surah ini dia telah mencukupkan kamu daripada segala sesuatu. Mencukupkan kamu tu maksud sebagai perlindungan dan semisalnya. Jadi itu adalah beberapa hadis yang berkaitan dengan kelebihan surah Al-Ikhlas. Panjang kita cerita surah Al-Ikhlas kan, sebab sahabat tadi dia suka sangat surah Al-Ikhlas. Jadi kita nak tahu juga kenapa dia suka surah Al-Ikhlas. Jadi kita nak masuk hadis yang seterusnya dalam muka surat ke-24. Kita dah tahu tentang kena cinta Allah Subhanahu Wa Taala, bagaimana nak dapat cinta Allah. Jadi hari ini kita nak baca hadis yang berkaitan apa tanda Allah mencintai kita. Apa tanda Allah mencintai kita? Imam Bukhari dan Imam Muslim meriwayatkan daripada Abu Hurairah radhiyallahu anhu anin Nabi sallallahu alaihi wasallam qala. Nabi SAW bersabda, "Idza ahabballahu al-'abd." Apabila Allah Subhanahu Wa Taala mencintai seseorang, nada Jibril, Allah akan panggil Jibril. Innallaha yuhibbu fulanan fa ahibbah. Allah Subhanahu Wa Taala akan panggil Jibril dan akan menyatakan, sesungguhnya Allah Subhanahu Wa Taala mencintai si fulan, hendaklah kamu mencintai dia. Fayuhibbuhu Jibril, maka Jibril pun akan mencintai orang tadi. Maksudnya Allah Subhanahu Wa Taala bila suka kat seseorang, Allah akan suruh Jibril untuk suka kat orang tu. Dan Jibril akan taat perintah Allah Subhanahu Wa Taala. Maka Jibril pun sayang orang tu. Fayunadi fi ahli sama, maka diseru pula pada penghuni langit, malaikat-malaikat yang lain. Innallaha yuhibbu fulanan, sesungguhnya Allah Subhanahu Wa Taala mencintai si fulan, menyayangi si fulan. Fa'ahibbuh, hendaklah kamu semua mencintai dia. Lepas Jibril dah dapat tahu, Jibril pun mencintai orang tu, kemudian diberitahu pula kepada penghuni langit, lalu mereka pun mencintai orang tersebut. Fayuhibbuhu ahlus sama, maka penduduk langit pun mencintai orang tersebut.
Thumma yudha'u lahul qabulu fil ard. Kemudian diletakkan al-qabul. Qabul ni penerimaan. Maksudnya diletakkan perasaan cinta kepada orang tadi juga di dunia. Maksudnya bila Allah mencintai kita, Allah cinta seseorang, malaikat sayang dia, Jibril sayang dia, orang lain pun sayang dia. Manusia sayang dia, makhluk sayang dia. Semua makhluk sayang dia. Cuma janganlah pula kita jadikan satu parameter, oh kalau orang yang betul, kalau seseorang pendakwah tu betul ke tidak dakwah dia, isi kandungan dakwah dia betul ke tidak, maka kita kata mesti semua orang suka dia. Kalau ada orang benci, maksudnya Allah benci dia. Bukan macam tu. Maksudnya orang-orang baik cinta dia lah, orang-orang baik sayang dia, orang-orang beriman sayang dia. Kalau tak macam tu, nanti Syiah boleh kata para sahabat tu teruklah, sebab orang Syiah tak suka sahabat. Kalau orang-orang baik, dia tak disukai oleh orang-orang jahat. Jadi cinta ni merujuk kepada orang-orang yang baik, orang-orang yang beriman suka kepada dia. Seorang orang beriman akan suka pada orang yang beriman lain, tapi orang musuh-musuh Allah Subhanahu Wa Taala pasti tak suka dengan dia. Nabi SAW yang akhlak paling mulia tu pun orang tak suka. Kalau kita baca sirah Nabi SAW, akhlak dia sangat mulia, tak ada siapa ingkar tentang kemuliaan akhlak Nabi SAW. Semua penduduk Mekah, musyrikin Mekah sayang kat Nabi SAW. Tetapi bermula pada dakwah tauhid, bermulalah kebencian mereka kepada Nabi SAW. Jadi bukan maksud Nabi SAW di jalan salah, pasti mustahil. Nabi SAW confirm di jalan yang benar, walaupun ramai orang tak suka dengan Nabi SAW. Begitu juga para Nabi, para Anbiya. Ada para Nabi yang tak ada pengikut, ada para Nabi yang sangat sedikit pengikut dia. Jadi maksudnya ramai orang tak suka dia, ramai orang tak nak ikut dia. Bukan bermaksud dia tidak dicintai Allah Subhanahu Wa Taala. Sebab orang yang membenci mereka adalah orang-orang yang kufur, yang mensyirikkan Allah Subhanahu Wa Taala. Jadi jangan salah faham dengan hadis ni. Jadi jangan jadikan hujah. Sebab sebahagian daripada kita menilai kebenaran dengan ramainya follower atau pengikut. Kalau seseorang tu ramai pengikut, maka dia di jalan yang benar. Kalau seseorang tu pengikut dia sikit je, confirm ni patutlah pengikut dia sikit, tak betul lah tu. Bukan macam tu. Bukan macam tu. Dalam riwayat Muslim, qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, Rasul SAW menyebutkan, innallah idza ahabba 'abdan, apabila Allah menyayangi seseorang hamba, da'a Jibril, Allah panggil Jibril, faqal inni uhibbu fulanan fa ahibbah, aku mencintai si fulan, hendaklah kamu mencintai dia. Fayuhibbuhu Jibril, kemudian Jibril akan menyayangi dia, mencintai dia. Summa yunadi fis sama', kemudian diseru di langit, innallaha yuhibbu fulanan fa'ahibbuh, sesungguhnya Allah mencintai si fulan, hendaklah kamu semua cintai dia. Fayuhibbuhu ahlus sama', summa yudha'u lahul qabul fil ard, kemudian penduduk langit mencintai dia. Kemudian al-qabul ni perasaan menerima, cinta lah maksudnya, diletakkan perasaan cinta untuk menerima orang ini di muka bumi juga. Wa idza abghada 'abdan, dan dalam riwayat Muslim ni disebutkan apa pula berlaku bila Allah benci kat seseorang. Wa idza abghada 'abdan, apabila Allah benci kepada satu orang manusia, da'a Jibril, Allah akan panggil Jibril juga. Fayaqul inni ubghidu fulanan, sesungguhnya aku tak suka si fulan, aku benci si fulan. Jadi sebab tu tuan-tuan, kita dalam kita berbicara tentang sifat Allah Subhanahu Wa Taala kena seimbang. Ada saya terbaca satu status kat Facebook, dia kata Allah suka orang-orang yang berdosa. Full stop. Saya kata tak betul perkataan tu. Tak betul. Allah tak suka orang buat dosa. Allah suka orang berdosa yang bertaubat. Bukannya Allah suka orang buat dosa. Tak. Allah tak suka kita buat maksiat. Kadang-kadang kita macam nak menyebabkan Allah sayang, Allah sayang, Allah sayang, sampai kita guna perkataan tu pada tempat yang tak kena. Seolah-olah Allah ni tak ada sifat murka. Sedangkan hadis ni sebut, apabila Allah Subhanahu Wa Taala murka, tak suka, benci pada seseorang, Allah bagi tahu Jibril, aku tak suka si fulan, aku benci si fulan, fa'abghidhu, dan Allah katakan Jibril, hendaklah kamu benci dia.
Fayubghiduhu Jibril, maka Jibril akan membenci orang tadi. Summa yunadi fi ahli sama', kemudian diseru pula kepada penghuni langit, innallaha yubghidhu fulanan, sesungguhnya Allah Subhanahu wa taala membenci si fulan. Fa'abghidhuhu, hendaklah kamu semua membenci dia juga. Summa tuda'u lahul baghdha fil ard, kemudian akan diletakkan pula kebencian itu di muka bumi. Orang-orang yang bila Allah Subhanahu wa taala benci, dia akan dibenci oleh malaikat dan akan dibenci oleh manusia-manusia yang lain. Ialah kalau orang tu memusuhi Allah dan Rasul, dia suka hina Allah, hina Rasulullah, hina agama, dia buat maksiat secara terbuka dan dia zahirkan, kita taklah membenci. Semua orang buat dosa, tapi ada orang dia buat maksiat, dia berlagak. Dia kata, aku buat maksiat, tak ada apa-apa pun. Engkau rajin solat, miskin je. Aha. Ada orang dia rasa dia okey sebab dia kata, aku okey buat maksiat, kau kata Allah akan hukum tu, aku relax je. Itulah juga perkataan umat-umat terdahulu. Dicabar Allah, kalau betul aku Ustaz, turunkanlah bala. Itu perangai umat terdahulu, dia sombong sebab Allah tak hukum dia sekarang. Jadi orang-orang macam ni tak ada masalah kita benci. Sebab Allah memang letakkan kebencian dalam hati manusia kepada orang-orang yang jahat, yang Allah benci. Orang yang Allah benci tu orang jahat, Allah tak akan benci orang-orang yang baik. Jadi itulah petanda Allah Subhanahu wa taala mencintai seseorang. Tamat dah bab kita. Sesi akan datang kita akan masuk bab kelebihan menuntut ilmu dan mengajak kepada kebaikan. Jadi sebelum kita tutup majlis kita malam ni, kita baca dulu beberapa senarai siapa orang yang Allah suka. Ya, kita duduk sibuk sebut Allah cinta. Allah cinta siapa yang dalam Quran ada disebutkan Allah suka sayang orang tersebut. Supaya kita dengan izin Allah kita berusaha agar kita juga menjadi orang yang Allah Subhanahu wa taala sayang tersebut. Kita lihat. Pertama kita dah bincang dalam surah Ali Imran tadi ayat 31, iaitu orang yang mengikuti Nabi sallallahu alaihi wasallam. Orang yang ikut sunnah Nabi sallallahu alaihi wasallam, itulah orang yang Allah cintai. Kedua, orang-orang yang bertakwa. Dalam surah At-Taubah ayat keempat Allah sebut innallaha yuhibbul muttaqin. Sesungguhnya Allah mencintai orang-orang yang bertakwa. Takwa ni apa? Orang yang jaga diri dia daripada buat perkara yang Allah larang. Dia buat apa yang Allah suruh, dia tinggal apa yang Allah larang. Itulah takwa. Maksudnya kalau ada orang tu dia buat benda wajib dan tinggal benda haram, dia dah masuk kategori takwa. Dan Allah Subhanahu wa taala sayang dia. Dia mungkin tak buat benda sunat, dia buat benda wajib je, Allah dah sayang dia. Jadi taklah susah nak dapat kasih sayang Allah ni. Boleh je kita dapat, tak susah. Yang ketiga, siapa orang yang Allah sayang? Iaitu orang yang membersihkan diri daripada kotoran fizikal dan kotoran berbentuk dosa. Dalam surah Al-Baqarah ayat 222, innallaha yuhibbut tawwabin wa yuhibbul mutatahhirin. Sesungguhnya Allah mencintai orang yang bertaubat dan orang-orang yang menyucikan diri. Jadi tuan-tuan, kita kena bersih zahir dan batin. Diri kita kena bersih daripada dosa. Hati kita kena bersih daripada sifat-sifat mazmumah. Dan tubuh badan kita pun kena bersih. Fizikal kena bersih. Jadi Allah suka orang yang bertaubat dan orang yang bersih. Fizikal dia, pakai pakaian yang bersih. Dia taklah kusuk masa yang bersih, elok. Yang seterusnya, yang keempat, Allah suka orang-orang yang mempunyai sifat adil. Kata Allah Subhanahu wa taala dalam surah Al-Hujurat ayat 9, wa aqsitu innallaha yuhibbul muqsitin. Berlaku adillah, sesungguhnya Allah mencintai orang-orang yang adil. Kita bila nak menghukum orang, menilai, lakukanlah dengan penuh keadilan. Allah suka orang yang adil. Allah tak suka orang-orang yang zalim. Lawat kepada adil, zalim. Allah sebut dalam hadis qudsi, sesungguhnya aku telah mengharamkan kezaliman ke atas diriku. Jauh Allah daripada sifat kezaliman. Takkan sama sekali Allah Subhanahu wa taala melakukan kezaliman. Lalu kata Allah, janganlah kamu saling melakukan kezaliman. Jadi Allah tak suka orang yang buat kezaliman. Yang seterusnya,
Allah menyukai orang yang melakukan kebaikan. Wallahu yuhibbul muhsinin. Allah menyukai orang-orang yang berbuat baik. Surah Ali Imran ayat 134. Yang seterusnya, siapa lagi yang Allah suka? Daripada Aisyah radhiyallahu anha, Nabi SAW sebut, innallaha yuhibbu idza amila ahadukum amalan ayyutqinahu. Sesungguhnya Allah suka apabila seseorang itu melakukan satu perkara, dia melakukan dengan penuh ketelitian. Itqan, teliti. Hadis hasan. Jadi Allah suka orang yang teliti dalam melakukan satu perkara, bukan orang yang buat kerja cincai. Teliti. Allah suka orang yang teliti. Dalam surah Ali Imran ayat 146 Allah sebut, wallahu yuhibbus sabirin. Allah suka dan Allah mencintai orang-orang yang penyabar. Allah suka orang-orang yang penyabar. Yang seterusnya, innallaha yuhibbul mutawakkilin. Sesungguhnya Allah menyukai orang-orang yang bertawakal kepada Allah Subhanahu wa taala. Ali Imran ayat 159. Kemudian yang seterusnya, Nabi SAW sebut, innallaha yuhibbul abdat taqi. Sesungguhnya Allah mencintai seorang hamba yang bertakwa. Al-ghani, yang merasa cukup. Al-khafi, dan tersembunyi. Orang yang suka sembunyi amal dia, tak suka popular, dia tak bagi tahu orang, hari ni aku sedekah ni, hari ni aku puasa Ashura, hari ni aku puasa Tasu'a. Allah suka orang yang suka bersembunyi. Dan Allah suka orang yang membuat amal sunat selepas dia menunaikan perkara wajib. Macam kita dah bincang pada bulan lepas, hadis yang pertama tentang wali Allah tu, yang mana Allah suka bila seseorang tu selain buat amal wajib, dia tambah dengan perkara-perkara sunat. Dan banyak lagi ciri-ciri manusia yang Allah Subhanahu wa taala cintai. Jadi kita dah tahu tentang syarat nak dapat cinta Allah, dan kita dah tahu tentang petanda Allah mencintai seseorang, dan kita pun dah tahu sifat orang-orang yang Allah cintai yang kita dah sebut di hujung kuliah malam ni. Jadi persoalan dia, kita kena tanya diri kita, kita ni termasuk ke tidak di kalangan orang-orang yang Allah Subhanahu wa taala cintai. Jadi semoga kita semua diletakkan di kalangan mereka yang Allah Subhanahu wa taala cintailah, dengan kita membanyakkan amal soleh, buat apa yang Allah Subhanahu wa taala suruh, dan semoga kita dilindungi daripada menjadi manusia yang dibenci oleh Allah Subhanahu wa taala. Biarlah satu dunia benci kat kita, asalkan Allah sayang. Jangan satu dunia sayang kat kita tapi Allah benci kat kita, tak guna kita. Ramai follower, ramai pengikut tapi Allah benci, tak guna. Nauzubillah min zalik. Jadi sampai di sini sahaja kuliah kita. Sebelum kita bersurai, ada sebarang soalan? Ada soalan tuan? Tak ada. Ya, alhamdulillah, semoga bermanfaat untuk kita apa yang kita kongsikan pada malam ni, dan insya-Allah pada bulan hadapan kita akan masuk bab kepentingan menuntut ilmu. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.